Tengok ya. Balik ke college bila ya? Pergerakan awak ke college bila? Mana nak tekan ni? Tak tahu lagi ya balik bila? 19, Madam. 19. Okay, kita nak sambung chapter 3. So tengok ini adalah chapter 3. Okay, targetnya nak habiskan. Okay, kita cuba. Okay, subtopik 3.3 electrolytic cell. Okay, electrolytic cell 3.3. Okay, kita tengok sebelah sini. Okay, ada daripada A sampai H. Banyak juga ya dia punya objektif yang kita kena capai. So tengoklah dalam masa 2 jam ni sampai mana boleh pergi. Dan awak pun sebenarnya dah ada sedikit prior knowledge kan tentang electrochem. So mungkin ada bahagian yang saya boleh lajukan sikit lah. Okay. Okay, so macam biasa kita pergi pada slide yang pertama. Draw an electrolytic cell. Okay, ni kita baca kejap. Electrolysis is a chemical process that use electricity for a non-spontaneous redox. Okay, electrolytic digunakan battery uses electricity for reaction to occur. Dia jadi non-spontaneous sebab dia guna battery. Okay, it is made up of 2 electrodes immersed in an electrolyte. A direct current is passed through the electrolyte from an external source. Molten salts and aqueous ionized solution are commonly used as electrolytes. Okay, so jom kita draw electrolytic cell. Tapi sebelum tu, ini pun awak dah tahu kan, apabila kita gunakan electrolytic, anode dan cathode dia adalah terbalik kan. Kalau anode untuk electrolytic adalah positif terminal, untuk cathode adalah negatif terminal. Kalau galvanic cell dia adalah terbalik. Okay. Alright, so kita nak melukis. Kita tengok cara lukis. Electrolytic dia ada uses electricity. Jadi ada bateri. Ini simbol bateri. Okay, so sambungkan dengan wire. Okay, kepada elektrod. Ingat baliklah dulu kan dah pernah draw. Okay. Ada satu electrolyte saja. Kalau galvanic dia ada 2 electrolyte, dah ada salt bridge kan. So, ini ada satu electrolyte. Okay. So tandakan ini adalah positif terminal, ini adalah negatif terminal ikut bateri. Anode adalah positif, cathode adalah negatif. Elektron dialirkan dari anode ke cathode, simbol aliran elektron kena ada. Okay. Anode akan undergo oxidation. Cathode macam biasalah undergo reduction. Okay. Biasanya kita akan gunakan elektrod yang inert, kadang-kadang carbon, kadang-kadang platinum. Okay. Alright, so dalam electrolyte ni adalah electrolyte. Electrolyte ni dia boleh sama ada, it depends pada benda yang dia nak guna, sama ada molten ataupun aqueous. Aqueous pula ada 2 jenis, sama ada yang high concentration ataupun aqueous yang less concentration, depends. Okay, so dalam ni kita akan ada ion kan, kita ada ion positif dan ada ion negatif dalam electrolyte kita. So katakanlah saya labelkan sebagai X plus dengan Y minus kita punya ion. Okay. So disebabkan kita punya cathode ni adalah bercharge negatif, jadi yang akan attack, yang akan pergi kepada ion yang akan pergi kepada elektrod negatif adalah ion yang positif. X plus yang akan, ion akan pergi pada cathode, and ion akan pergi pada anode. Okay. Alright, tu je lah, dia tak banyak pun dia punya drawing. Itu saja. Sebab ini kita tak gantikan dengan benda yang sebenar lagi kan. Kita draw secara basic dulu.
Okay, seterusnya adalah kita nak describe how the operation of an electrolytic cell. So kita baca sekejap. Describe the operation of an electrolytic cell. In electrolysis, a battery is used as a source of direct current that forces electron from anode towards cathode. Okay, itu cara dia. So kena start dengan penggunaan bateri. Kena ada benda tu. Ini ayat dia lah. Ini adalah ayat skema dia. Macam mana kita nak ceritakan macam mana sel tu beroperasi. Okay. So during electrolysis, what happen? During electrolysis, an ion move to anode. Okay, an ion move to anode, dia akan undergo oxidation. So give up their electron and become oxidized to atoms. At the same time, cation move to cathode, okay, gain electron and become reduced to atoms. Oxidation take place at anode, reduction take place at cathode. Okay, kemudian kita buatlah, lepas kita buat sentence ni, biasanya kita akan teruskan dengan buat equation. Okay, contohlah ya, ini sebagai contoh. Saya gunakan X dengan Y. So tadi dia kata an ion kan, an ion pergi ke anode. So katakan an ion kita Y, dia akan pergi ke anode, undergo oxidation, dia akan jadi Y plus electron. Okay, manakala X tadi, charge positif, ion move to cathode, dia akan mengalami reduction, terima elektron, so dia akan jadi X. Macam itulah. So kita pun buat dia punya overall cell. Ini adalah secara general sahaja. Secara general, tidak ada gantian sebenar lagi. Okay, so yang sebenar nanti awak tulislah apa dia yang sebenarnya. Okay. Alright, so next is kita tengok difference between galvanic cell and electrolytic cell. Okay. Kita isi sama-sama. Okay, electrolytic cell dia ikut bateri kan, dia ada bateri. So cathode dia adalah negatif, anode dia adalah positif. Okay, isikan. Manakala untuk electrochemical cell, cathode dia positif, anode dia negatif. Okay. Perbezaan lain adalah, kita nak tengok perbezaan difference. So kalau soalan kata write the difference between galvanic cell and electrolytic cell, so ini antara point yang awak boleh gunakan. Ada 5 point. Yang pertama tadi perbezaan dari segi anode dan cathode. Yang kedua adalah this one no need salt bridge, this one ada salt bridge. Need battery, no need battery. Yang ini adalah one electrolyte, ini ada two electrolyte. Sebab dia ada salt bridge kan, disambungkan. So dia ada two electrolyte kat sini. Okay, next is non-spontaneous reaction. This one is spontaneous reaction. Okey dah. Seterusnya. Okey, LO seterusnya adalah explain the tadi.
Explain the influence of the following factors on the selective discharge of a species at electrode. SRP of the species, concentration of the species and nature of electrode. Okey, kita nak tengok kesan faktor yang mempengaruhi selective discharge. Maksudnya kita nak tengok faktor yang mempengaruhi pemilihan dari segi electrolytic cell, electrochemical cell tu, siapa yang perlu discharge. Okey, ada 3 faktor. Yang pertama adalah the standard reduction potential E node of the species. Okey, yang ini maksudnya reduction potential ni merujuk kepada nilai E node. Nilai E node. Nilai E node ni ambil kat mana? Nilai E node SRP ni sebenarnya rujuk kepada table. Table SRP yang ada value yang kita belajar sebelum ni. Okey. Okey, menurut kalau kita nak tengok table ni, macam biasa yang saya dah ceritakan sebelum ni, kita akan tengok nilai dia. The more positive the E node, the easier the species to be reduced. The more positive, easier to be reduced at cathode. Maksudnya dia akan mengalami reduction. The less positive, maksudnya negative lah, easier to be oxidized at anode. Okay. Kalau dulu awak ada belajar siri elektrochem, siri elektrokimia, kan? Saya pun tak ingat dah apa saya hafal dulu tu. So dia adalah maksudnya daripada bawah ke atas macam mana kan. So itu adalah sama saja dengan ESRP table. Cumanya SRP table kita tengok nilai terus. Kalau dulu awak hafal ni tengok pada hafalan saja kan. So sekarang ni tengok pada table. Lebih positif dengan lebih negatif. Benda yang sama. Okay, next is factor concentration of the species. Okay, factor concentration, the more concentrated the ion, the easier the species to be discharged at electrode. Okay, kalau kita ada contoh ada ion A dengan ion B minus, kita nak pilih siapa yang perlu discharge pada anode ni. Okay, so kita nak tengok siapa yang perlu discharge adalah kita tengok dia punya concentration. Biasanya yang lebih concentrated akan lebih mudah untuk kita discharge. Okay. Next is nature of electrode, active or inert electrode. Special types of electrode used will influence the species to be discharged. Okay, maksudnya kalau kita gunakan electrode platinum ataupun electrode carbon, so benda tu tak ada, dia adalah inert electrode. So kalau dia adalah inert electrode, maksudnya kita tak akan pilih dia sebagai one of the factors untuk discharge. Tapi kalau kita gunakan active electrode, contohnya kita gunakan copper. Okay, kalau copper, dia akan termasuk dalam antara elemen yang perlu discharge, antara ion yang boleh discharge ataupun tak boleh discharge tu. Kita kena tengok nilai. Contoh kita ada copper, dalam ni kita ada ion A+, kan? B-. So yang akan pergi ke sini, kita kena pilihlah, kita kena lawan siapa yang perlu discharge berdasarkan dia punya value. Okay, kebanyakan masa dalam silibus kita akan refer pada inert electrode. Okay. Right, next is Okay, awak baca dulu. 15. Sekejap, patah baik. Okay, alright. So seterusnya kita nak tengok dekat LO seterusnya. Okay,
apa tadi? Right. Predict the electrolysis of the following electrolyte using inert electrode, platinum tadi. Okey, kita ada beberapa dalam kita punya LO, learning outcome, ada beberapa electrolysis yang awak kena hafal dia punya results. Okey, antaranya adalah molten salts, water, concentrated and dilute aqueous NaCl, dan juga sodium sulfate. Okay, so saya akan mulakan dengan molten salts NaCl. Right, so kita lukis dia punya electrolyte, apa tu, sel dia. Ini adalah PT solid lah. Electrode inert lah. PT ke carbon ke, dua-dua boleh. Carbon pun boleh juga. Okay, so electrolyte yang ada dalam ni adalah, kita ada apa? Molten kan? Kalau molten maksudnya dia tak ada, molten tu adalah leburan. Leburan maksudnya dia adalah purely Na+ dengan Cl- saja. Dia tidak ada unsur water. Tak ada unsur water langsung sebab dia adalah molten, leburan. Jadi ion yang ada dalam ni adalah Na+ dan juga Cl-. Dua ni saja. Na+ dan Cl-. Okay, so dari segi pergerakan ion, Na+, cation akan tertarik kepada cathode sebab dia bercas, ni adalah cathode ni bercas negatif. So ion yang positif akan tertarik kepada elektrod yang bercas negatif. Anode adalah elektrod yang bercas positif, so yang akan tertarik adalah anion. So kita buat arrow dia pergi ke sana. Okay, ni adalah electrolyte dia. Electrolyte NaCl. Okay, so dari segi equation, okay, nak tulis equation, tengok sini. Anode, okay, disebabkan yang pergi ni adalah molten salts, jadi apabila Na sampai dekat cathode ni, okay, yang disebabkan dia tak ada benda lain, yang terpilih adalah Na juga. Sama juga yang pergi chlorine minus yang pergi pada anode, dia tak ada ion lain yang boleh lawan dengan dia. Jadi dia akan terpilih untuk discharge. Okay. So tuliskan equation untuk anode. Anode adalah chlorine kan. 2Cl- liquid kepada Cl2 gas plus 2E. Manakala untuk cathode adalah Na plus liquid plus, disebabkan kita ada 2E, so darab sialan ni saya dah balancekan dia kepada 2Na liquid. Okey, tengok sini. Tengok sekejap. Okey, satu benda yang saya nak highlightkan adalah dari segi fasa. Sebelum ni kebanyakan masa klorin yang bercas, yang ada cas tu kita akan letak aqueous. Kan? Sekarang ni disebabkan dia adalah molten, jadi letakkan aqueous tu adalah liquid nah, liquid. Ni nampak tak kat sini? Saya starkan. Adalah liquid. Betul kan? Okey. Sama juga pada fasa akhir, selalu kita letak Na yang terenap tu adalah Na solid kan, yang terenap. So letakkan juga fasa liquid. Letakkan juga fasa liquid pada Na di belakang.
Okey, mungkin awak tertanya-tanya kenapa liquid pula yang terenak kan? Tak apa, dia memang asalnya dia masih panas, sebentuk tu masih dalam liquid. Bila kita sejukkan baru tukar pada solid. So ikut saja. Kesimpulannya kalau dia kata molten, letakkan fasa L. Kecuali klorin lah, klorin tu memang fasa gas lah. Okay, tuliskan overall dia. So dia akan jadi 2Cl minus liquid leburan tadi tambah 2Na plus liquid kepada Cl2 gas dan 2Na liquid. So kalau kita tengok kat sini apa produk dia, produk dia adalah apa? Produk at anode, produk at cathode. Okay, produk at anode, kita akan dapat bubble of gas lah. Nampak klorin kan? Kita akan dapat bubble of gas. Gas tadi adalah klorin. Sebab kita dapat Cl2 gas dekat situ. Manakala untuk anode pula, kita akan dapat mass of anode pula. Untuk cathode, kita akan dapat mass dia increase. Okay, sebab kita kata Na deposited on cathode. Okay, macam tu. Right, so ini adalah untuk molten. Okay, next is concentrated dan juga diluted. Okay, dah. Alright, so seterusnya kita nak tengok, tadi kita tengok molten. Next is kita nak tengok yang concentrated dan juga diluted. Okay, apabila soalan, contoh dia akan bagi NaCl aqueous. Okay, kalau dia kata NaCl aqueous, istilah aqueous tu merujukkan kepada keadaan mana? Keadaan concentrated ataupun diluted. Okay, jawapannya adalah kalau dikata aqueous bermaksud dia adalah concentrated. Concentrated. Kalau soalan kata what is the product for NaCl, electrolysis of NaCl aqueous? So awak buat dalam keadaan concentrated. Understood dia sebagai concentrated. Okay, so kalau diluted macam mana pula? Okay, kalau diluted dia akan bagi tahu NaCl diluted. Dia akan bagi tahu dia adalah dilute. Maksudnya dia akan maklumkan dia adalah dilute. Dilute pula ni. Ini dilute ni betul kan? Yang cair. Ingat ya, kalau aqueous dia rujuk pada concentrated. Ataupun dia kata dilute aqueous. Itu dilute punyalah yang cair. Kalau aqueous saja dia rujuk pada pekat. Okay, so macam manakah proses dia? Okay, prosesnya adalah, okay, lagi sekali kita draw sel dia. Kalau untuk yang sebenar, awak tak perlu, kalau soalan tak minta untuk awak draw, tak perlu draw lah. Saya draw sebab saya nak explain. Okay, apa tadi? Positif, negatif. And not cathode. Alright, so kalau diluted, okay, dengar ion yang ada adalah Na plus Cl minus. Okay, sebab kita guna concentrated NaCl kan, Na plus Cl minus. Dan, okay, dengar sini, letak pensel tengok depan.
Dulu dekat sekolah awak pakai H plus dan OH minus mewakili air yang wujud dalam bekas kan. Okay, sekarang ni kita tak boleh gunakan lagi H plus dan OH minus, tidak dibenarkan. Okey, bukan bermaksud yang dulu tu salah. Yang dulu tu betul, cumanya dia konsep asas. Bila kita pergi lebih jauh, maksudnya lebih banyak perkara detail yang kita belajar. So gantikan dengan H2O, H2O. H2O, H2O. Okey, mungkin awak nak tanya, kenapa H2O, H2O? Kenapa sampai 2 kali? Okey, tak apa. Awak tulis dulu, nanti saya explain. Okey, so apa yang berlaku adalah charge positif Na dengan water, ni water ada 2 kan? Okey. Na plus akan tertarik kepada cathode. So dia akan pergi sini. Na dengan water akan pergi situ. Okey. Manakala Cl minus dan water satu lagi akan pergi kepada anode. Cl minus dan water pergi pada anode. Okey. Apabila dia pergi, kita akan pilih siapa yang siapa yang kita akan pilih. Okey, tengok So sekarang ni bila dah sampai sini, so kita nak lawan lah antara Na plus versus water. Siapa yang kita kena pilih? Untuk sebelah sini kita nak lawan antara Cl minus versus water. Siapa yang perlu kita pilih? Okey. So untuk water, ada 2 jenis water dekat sini. Okey. Water yang warna hijau ni dia akan pergi kepada cathode. Water yang pergi pada cathode dia akan mengalami reduction. Water yang akan mengalami reduction. Okey. Manakala water yang pergi kepada anode dia akan mengalami oxidation. Dia ada 2. Okey. So tulis atas ni, satu water yang undergo reduction, satu water undergo oxidation. Water undergo reduction, satu lagi water undergo oxidation. Dia adalah berbeza. Berbeza dari segi nilai E note dia. Dan juga dia punya equation dia berbeza. Okey. So awak tengok table sekarang ni, tengok SRP table dekat depan. Okay, awak tengok table SRP. Okay, awak cari nilai. Tak buka pula SRP saya. Sekejap nak cari. Okay, awak buka SRP dulu. Cari nilai negatif 0.83. Okay. Cari nilai negatif 0.83. Jumpa tak? Okay, cari. Okay, dapat sini. Okay, yang saya underlinekan ni dia adalah H2O yang mengalami reduction. H2O yang mengalami reduction adalah H2O yang menghasilkan hidrogen. Okay, kalau saya nak tulis E note dia, saya kena tulis macam ni. E H2O slash H2 sama dengan negatif 0.83. Alamak, tak cukup buang sana. Saya tulis sini. E note H2O slash H2 sama dengan negatif 0.83. Ini adalah nilai yang diberi dalam soalan. Macam mana kita nak tahu dia adalah reduction? Apabila dia tulis H2O H2. H2O H2 bermaksud H2O yang mengalami reduction. Nilai dia adalah negatif 0.83. Equation dia adalah seperti yang kita dah highlight ni. Apa equation dia? Dia bukan lagi equation yang lama tu. Okay, jelas. Okay. H2O yang mengalami oxidation, kita akan tengok nilai positif 1.23. Cari. Okay, yang ini.
positif 1.23. Okey. H2O yang mengalami reduction ini, oxidation ini, kita akan tulis nilai dia E note O2 slash H2O sama dengan positif 1.23. Okey, kita tulis dalam keadaan reduction sebab nilai table ni adalah table reduction. Jadi kita akan baca macam inilah oxidation kepada H2O. Nilai dia positif 1.23. Okay, ambil nilai dia cukup. Tapi nanti apabila kita nak buat equation, bila kita nak buat penulisan anode dan cathode, equation ini kita akan reverse. Okay, nilai dia tak kasi apa-apa. Nilai dia kita tak perlu ubah. Kita ambil juga positif 1.23. Okay, cumanya saya nak highlightkan adalah tengok perbezaan nilai. Okay, satu untuk ini untuk oxidation, ini water untuk reduction. Dan hafal dia punya equation. Okay. So macam mana nak guna? Mata balik pada soalan. Okay, so kita nak compare antara Na dengan water. Okay, nilai Na, tengok dalam jadual. Cari dalam jadual. E note Na plus slash Na. Berapa dalam jadual? Cuba cari. Baca kat saya. Cuba cari seorang, bacakan berapa nilai? 2.71. Thank you, negatif 2.71. Tinggi nilai dia. Negatif 2.71 ni kalau kita baca, dia dah duduk bawah dah kan? Nak dekat bawah dah. Maksudnya dia very strong reducing agent dekat bawah kan. Okay, tak apa. Next is cari, kita dah ambil untuk yang Na, sekarang nak cari water yang reduction. Okay, water yang reduction adalah kita kena ambil nilai H2O slash H2. H2O slash H2 iaitu berapa tadi? Negatif 0.83. Okay, so antara dua nilai ni, okay, bila dah sampai dekat sini, kita nak kena lawan antara Na dengan H2O reduction yang mana terpilih untuk discharge. Okey, yang terpilih untuk discharge adalah, kita ingat balik pada yang sebelum ini, cathode dia akan pilih E yang more positif, yang lebih positif sebagai terpilih untuk kita buat reduction. So dalam kes ni, yang lebih positif adalah ini, H2O hydrogen. So dialah yang akan kita pilih untuk discharge. Okay, dia akan terpilih untuk discharge. Jelas? Okay. Next, untuk sebelah sini pula, kita nak compare antara Cl dengan water oxidation. Okay. Cuba tengok dekat table, berapakah nilai untuk klorin? E note Cl2 slash klorin sama dengan berapa? Mana klorin? Ni positif 1.36. Okay. So kita tulis positif 1.36. Manakala untuk water, kita akan ambil yang water undergo oxidation iaitu O2 slash H2O, nilai dia positif 1.23. Okey, kalau kita ikut bahagian anode kita kena pilih E yang more negatif. Okey, dalam kes ni siapa lebih negatif? Siapa lebih negatif? H2O. H2O. Okey, didapati H2O lebih negatif. Maka kita kena pilih dia lah. Okey. Tetapi, dengar berhenti sekejap menulis, tengok sini. Okey, saya sedang menggunakan faktor concentrated NaCl. Okey, kalau saya buat concentrated NaCl, saya kena pilih klorin. Saya kena pilih klorin instead of water. Walaupun nilai sebenarnya kita kena pilih water. Okey, kenapa saya pilihkan faktor klorin? Sebab kita considerkan sebagai
the rate formation salina of chlorine higher than oxygen because of concentrated NaCl. Kalau kita gunakan concentrated, okay, dia lebih pekat walaupun sepatutnya kita pilih oksigen tetapi klorin akan terpilih kerana dia punya rate formation dia lebih tinggi sebab dia concentrated. Okay, kalau dia adalah concentrated NaCl. Tetapi kalau dia diluted NaCl, kalau dia diluted disebabkan dia cair, jadi kita akan pilih water. Lagi sekali, kalau dia concentrated, kita akan pilih klorin sebab dia concentrated. Tapi kalau dia diluted, kita akan pilih water. Sebab dia kurang cair, dia cair, dia banyak water, so water yang akan terpilih. Okey, untuk sebelah anode. Untuk sebelah cathode, kita akan sentiasa pilih water. Okey, kita tak pilih Na. Mungkin awak nak tanya, bukankah dia concentrated? Kan Na juga concentrated kan? Tapi kita pilih water sebab nilai dia terlalu tinggi. Okey, nilai water tu lebih, orang kata apa, beza dia terlalu besar. Jadi kita akan pilih H2O juga. Okey, alright. So untuk diluted tadi saya dah tahu bos kita akan pilih water. And then bila kita dah pilih, awak kena buatlah dia punya equation anode dan juga cathode dia. Buat equation. Okay, so untuk equation, equation apa awak nak buat? Equation anode. Okay, jom kita buat untuk anode. Anode kita akan pilih, ini kalau dia concentrated lah. Siapa anode dia tadi? Kita akan pilih klorin kan. So kita akan ambil 2Cl. Okay, bila dia adalah kita gunakan concentrated, dia akan aqueous nah kepada Cl2 gas plus 2E. Kita akan pakai aqueous. Aqueous. Nah. Okay, untuk cathode bukan Na, kita pakai water kan. Water yang undergo reduction. Okay. 2H2O plus 2E kepada H2 plus 2OH minus. Equation ni saya ambil mana? Equation ni saya ambil daripada table. Table dekat sini. Ni table ni, equation ni. Okay. Right, so kita summary kan. Dia akan dapat 2Cl minus aqueous tambah 2H2O. Tadi fasa apa H2O ni tadi? Tak fasa. 2H2O ni liquid lah. Kepada Cl2 gas tambah H2 gas. Tambah 2OH minus aqueous. So kita dapati dekat sini produk dia adalah klorin dan hidrogen gas lah. Okay, pada as a product, pada sebelah sini kita akan nampak bubble of hydrogen gas. Okay, pada sebelah cathode, sebelah anode kita akan nampak bubble of chlorine gas. Okay, bubble of gas pada both anode and cathode, cumanya beza gas apa. Okay, ini kalau faktor concentrated. Kalau kita gunakan faktor dilute, maksudnya anode tadi tukarkan dengan equation water. Water yang mana? Water yang oxidation. Okay, boleh? Alright. Benda ni ada banyak, so saya buat jadual. Kita tengok jadual ni. Okay, dalam jadual ni adalah saya dah buat summary kepada apa ion yang akan terpilih. Jom kita tengok sekejap. Okay, saya bincangkan dalam ni type of electrolysis molten NaCl, concentrated ataupun aqueous NaCl, diluted aqueous NaCl dan diluted sodium sulfate. Yang saya buat ni adalah benda yang masuk dalam LO kita lah. Okay,
Ingat ya, kalau dia menulis aqueous saja, maksudnya dia refer pada concentrated. Kalau dia nak dilute, dia ada perkataan dilute di depan. Okay, so kita tengok ion presence in electrolyte. Kalau molten ion itu saja, maka dia tak ada nak versus apa-apa, kita akan pilih diri dia sendiri. So ini equation dia. Okay, dah kat depan tadi. Okay, kalau kita buatkan dia adalah concentrated, ion yang akan present pada anode adalah chlorine dan water, pada cathode adalah Na dan water. Okay, untuk anode kita akan pilih chlorine. Chlorine ni aqueous ni, tak tengok salah tulis dah, aqueous. Okay, pada cathode kita akan pilih water. Okay, kenapa? Factors influence selective discharge. Okay, tadi saya dah tunjuk antara dua nilai ini, kita pilih chlorine walaupun nilai water lebih negatif kerana the concentration of chlorine is high. Thus, the rate oxidation of chlorine is faster than water. Untuk bahagian cathode pula, choose water. Tapi water yang undergo reduction tadi because it has more positive value. Okay, so ini adalah dia punya equation. Okay, kita dapat bubble of chlorine gas dan juga bubble of hydrogen gas. Okay. Manakala kalau dia dilute, okay, tengok lagi sekali. Kalau dia dilute, sama juga ion yang akan pergi. Bezanya adalah pada cathode kita akan pilih water as usual, tapi pada anode kita akan pilih water. Okay, reasonnya adalah kita bagi reason dia sebab nilai dia ada lebih negatif. Macam tu saja. Yang bagi reason concentration tadi apabila dia adalah concentrated pada bahagian chlorine saja. Okay, so ini pun sama, kita pilih sebab dia adalah lebih positif. Right, so ini dia punya equation. Produk akhir dia adalah bubble of oxygen, ini bubble of hydrogen. Okay, boleh? Right. Seterusnya untuk aqueous sodium sulfate. Okay, aqueous sodium sulfate. Okay, ion yang akan terpilih untuk pergi ke sebelah sana adalah, mana dia? Kita ada SO4 2- dengan water, Na dengan water. Yang terpilih adalah both water. Okay, kenapa kita pilih both water pada cathode? Macam biasalah sebab nilai dia lebih positif. Okay, untuk sebelah anode, kita pilih, okay, baca dekat sini. Choose water because sulfate cannot be oxidized because S is already in its highest oxidation number. Kita tak akan pilih SO4 2-, kita akan pilih water. Ini adalah reason pemilihan kita. Iaitu sulfur tadi tidak boleh lagi dioksidakan. Okay, maka kita akan dapat final equation yang macam ni. Okay, equation ni saya nak ajar awak kejap lagi. Okay, then result dia adalah bubble of oxygen, bubble of hydrogen. So awak dah ada table ni untuk membantu awak pemilihan ion dan buat equation. Okay, so saya dah summarykan dalam ni. Alright, kita nak buat equation untuk sodium sulfate. Okay, tengok tadi saya dah bagi tahu untuk NaSO4 kita akan pilih pada anode dia adalah water kan? Tadi. Anode dia kita akan pilih water. Okay, so dia punya nilai dia adalah anode yang undergo oxidation. Okay, anode yang undergo oxidation, kita akan ambil form nilai ni. Kita akan ambil apa? Equation ni. Okay, ini adalah water yang mengalami oxidation. Tetapi dalam keadaan reduction, kita kena reverse. So, bila saya reverse, dia akan jadi apa tadi nilai dia? 2H2O kepada O2, ini gas nah, tambah 4H plus tambah 4E. Okay. Pada cathode, kita akan pilih water juga, tapi water yang undergo reduction. So, equationnya adalah, lupa.
Questionnya adalah 2H2O tambah 2E. Okay. 2H2O tambah 2E menghasilkan H2 dan 2OH minus. Okay. So apabila kita buat equation ni, tengok sama-sama. Okay, dekat sini 4 elektron, dekat sini 2 elektron. Jadi yang ini awak kena darab dengan 2. Okay, so saya salin semula untuk anode 2H2O kepada O2 tambah 4H plus tambah 4E. Untuk cathode saya kena darab 2 kan. So dia akan jadi 4H2O tambah 4E kepada 2H2 tambah 4OH minus. Okay, dapat sampai situ? Okay. Bila kita nak summary-kan, 4E dengan 4E kita cancel. Okay, cancel. Manakala H2O ni dia side yang sama. Nanti kita akan jumlahkan menjadi 6H2O. Dan kita ada 4H plus dan 4OH minus. 4H plus dengan 4OH minus, bila kita combine, dia akan jadi 4H2O. Okay, so saya summary lagi sekali. 6H2O kepada O2 plus 2H2 plus 4H2O. Nampak? Okey. H2O sebelah kiri dengan sebelah kanan benda yang sama, kita boleh potong sikit. 6 tolak 4 tinggal 2. So dia akan jadi, summary-kan lagi sekali, 2H2O kepada, ni liquid lah, O2 gas tambah 2H2 gas. So produk akhir kita adalah oksigen gas dan hidrogen gas. Yang ini final equation dia. Kita boleh summary kan. Okay, dapat sampai sini? Okay, sebab tu pada equation ni awak nampak saya dah summary-kan ni. Saya dah summary-kan. Sama ya, untuk diluted dengan aqueous sodium sulfate produk dia sama. Yang berbeza adalah ini je. Chlorine gas kalau dia concentrated. Okay, so awak nampak kenapa dia jadi 2H2O, O2 dengan H2 saja. Sebab kita boleh summary-kan sampai ke hujung macam ni. Okay, ada apa-apa nak tanya setakat sini? Tak ada. Okay, kalau tak ada, saya nak sambung sikit lagi sehingga habis bahagian elektrolisis dan baru kita masuk, kita rehat nah. Alang-alang ni kita habiskan terus bahagian ni. Okay, next is predict the products of electrolysis using appropriate example. Okay, untuk appropriate example, saya akan gunakan proses purification dan juga electroplating sebagai example. Okay, ini pun awak dah pernah belajar kat sekolah, so maybe ini saya glance through saja. Okay, process of purification of metal, proses untuk penulinan lah. Purification ni proses penulinan. How to choose the discharge ion at cathode and anode. So ini kalau kita nak set up, kita ada anode yang impure, dan cathode adalah yang pure. Okay, kita punya cathode ni, kita punya anode ni adalah active electrode. Okay, Cu. So kita tengok dia punya proses, macam mana dia berlaku. Okay, factors that influence selective discharge. Okay, so disebabkan pada anode kita adalah kita guna active electrode, so kita akan ambil nilai dia yang lebih negatif. Okay, kita nak compare antara Cu dengan water, kita akan pilih Cu sebab lebih negatif.
Manakala untuk sebelah cathode kita pilih Cu juga sebab dia lebih elektropositif. Okay, so kita dapatlah Hafstad equation seperti berikut. So what happened is impure Cu electrode at anode will decrease in mass. Pure Cu electrode at cathode will increase in mass. The blue color of CSO4 remain. Okay, dia remain lah sebab at the same time Cu tu akan keluar untuk cover balik dia punya warna biru. Okay, next is electroplating process. Is a process in which a thin coat of metal is applied to an object. Proses penyaduran. Okay, benda yang kita nak sadukan biasanya berada di sebelah cathode ni lah. Okay, anode is the metal which will use to coat the object. Cathode is the object that used to be coated. The electrolyte is a solution containing metal ion. Ni contoh kita nak pakai copper. Okay, so boleh buat dia punya equation. Equation dia adalah Cu solid kepada Cu2 plus 2E. Cathodenya Cu2 plus 2E kepada Cu. Overallnya Cu solid tambah Cu2 plus equals kepada Cu2 plus equals plus Cu. Okay, as a product, mass of copper bar reduce and become thinner at anode, while at cathode deposited on the key and the key becomes thicker. Okay, ini adalah contohlah penggunaan elektrolisis dalam apa? Dalam kehidupan kita lah. Okay, because dia nak appropriate example. So kita pakai purification dan electroplating. Okay, alright. Sebelum saya masuk Faraday First Law, ini adalah bahagian calculation. Kita rehat sekejap 10 minit. Sekarang 9:04. So saya sambung balik 9:15. Okay, kita sambung balik 9:15. Awak boleh rehat dulu sebab lepas ni akan lebih banyak calculation. Okay, kita jumpa sekejap lagi. Rehat 10 minit lah.
Okey. Minum-minum semua. Alright, kita kembali untuk pergi kepada next learning objective. Masih ada ke ni? Ada, Madam. Okay. Right. Okay, ini adalah yang terakhir lah ya, LO. Is it yang terakhir? Ada lagi dah sikit. Okay, jom kita tengok. Okay, next is state. State Faraday first law of electrolysis. Okay, so catatkan. Faraday first law states that the quantity of substance formed at the electrode is directly proportional to the quantity of electric charge supplied. Maksudnya, kita nak tengok berapa banyak substance yang ada pada elektrod tu bergantung kepada charge. Contoh nak tengok mass, berapa mass yang terenak pada elektrod. Kita bergantung kepada quantity charge yang supply kepada elektrolisis tersebut. Okay, so dia ada satu equation dekat sini, M proportional to Q. M adalah electric charge in coulomb, kita gunakan istilah Q, unit dia coulomb. M adalah mass of substance discharge. So, sekiranya awak dikehendaki untuk state, dia bermula daripada sini. Okay, ini ayat dia, as it is. Dan biasanya kita letak juga dia punya M, dia punya statement M proportional to Q dan juga dia punya maksud, apa maksud M dan juga Q. As it is lah jawapan dia. Okay, Faraday first law. Okay, daripada Faraday first law ni, kita akan buat pengiraan. Tapi pengiraan tu adalah, okay, dia bagi tahu sini M proportional to Q. Dan kita ada formula untuk Q. Okay, catatkan formula untuk Q. Ini. Okay, M sama dengan IT. I ni huruf besar, huruf kecil. T huruf kecil lah sebab T ni untuk time. Kalau T besar untuk temperature. I besar, itulah. M sama dengan IT. Okay, Q adalah electric current, electric charge in coulomb. I adalah current in ampere. T adalah time in second. Okay. Okay, sebelum kita mulakan dengan calculation, ada satu perkara asas yang saya nak awak tahu, tengok sini. 1 mol elektron setara dengan 1 farad. Setara dengan 96500 coulomb. Catatkan, ini adalah basic dia. Okay, 1 mol elektron sama dengan 1 farad. 1 farad sama dengan 96500 coulomb. Okay, yang ini adalah basic knowledge. Kita akan gunakan kejap lagi. Right, so macam mana kita nak buat pengiraan? Okay, kita tengok example di bawah. Okay, soalannya adalah, okay, yang kita belajar sebelum ni kan kita belajar electrolysis of molten, electrolysis of concentrated, diluted, semua tu. Okay, dia soalan dia sebenarnya, dia nak, biasanya soalan yang melibatkan electrolysis ni dia jarang tanya pun produk-produk yang terhasil tu, jarang tanya. Dia lebih kepada pengiraan berapa mass yang deposited. Okay, dan berapa mass yang deposited tu biasanya dia tak tanyalah siapa, macam mana kita nak pilih discharge ion semua tu, dia akan bagi macam ni saja. Contoh dia kata
An aqueous solution of copper sulfate is electrolyzed using a current, ini dia bagi pernyataan ni saja. So dia tak tanya pun siapa produk ke apa ke. Kemudian using a current of 0.15 ampere for 5 hours, calculate the mass of copper deposited. So kita tahulah yang ini dia nak copper. Kita nak cari berapa mass dia. Right. So cara untuk buat pengiraan, kita tengok apa yang kita nak cari. Apa yang kita nak cari, ayat dia, ayat pencarian kita bermula daripada sini. Calculate mass of copper deposited. Okay. Apabila, ini tips nah, saya dah ajar tips ni. Dia nak mass of copper. Siapa? Copper. Okay. Tulis dulu equation untuk copper. Okay. Copper macam mana? Cu2 plus 2E kepada Cu. Ikut apa yang dia nak. Okay, tuliskan mass equation untuk copper. Okay. Daripada copper, okay, abaikan dulu apa yang ditanya tu, tulis equation. Lepas tu tulis dia punya basic knowledge dia. Maksudnya basic knowledge tu adalah kita tengok dekat sini, 1 mol copper, 1 mol Cu berkadaran dengan 2 mol elektron. Saya nak buat dia punya makluman dulu. Maklumat dari yang kita dapat daripada equation. 1 mol copper setara dengan 2 mol elektron. Sebab ada 2 kat sini. Okay. Kalau 2 mol elektron berapa farad? 2 farad. Kenapa 2 farad? Sebab 1 mol elektron 1 farad. Okay. Berapa coulomb? Okay, berapa coulomb? Kita tahu kalau 1 farad mesti 96,500 coulomb. Disebabkan soalan ni adalah 2 farad. So 2 farad maksudnya berapa coulomb? Darab kan? Tolong darab berapa coulomb? 2 kali 96,500. Lu jawab dekat chat. Berapa coulomb? Satu sembilan tiga, okey. 193,000 coulomb. Okey, macam mana saya dapat benda ni? Because tadi saya dah beritahu 1 mol elektron 1 farad, 1 farad 96,500 coulomb. So kalau 2 farad maksudnya berapa? Okey, dapat yang ini. Okey, lepas tu apa lagi maklumat kita tahu daripada equation? Okey, 1 mol Cu berapa mass? Cuba tengok sat nilai AR. Cuba cari nilai AR untuk Cu berapa. Kita list dulu makluman daripada equation. Berapa nilai AR untuk Cu? Cari dekat table. Dia relative atomic mass tu madam. Ya, betul. 63.6. 63.6 gram. Thank you. Okay, so apa yang saya senaraikan ni adalah maklumat yang datang daripada equation Cu. Okay, so kita senaraikan. Okay, next kita tengok soalan dia. Okay, kita lepas buat equation senaraikan maklumat. Okay, dia tanya, berapakah mass copper sekiranya current yang dialirkan banyak ini pada masa 5 jam? Okay, kalau ini dia bagi dia punya I dengan dia punya time. Dia punya I dengan dia punya time. Jadi kita boleh cari dia punya Q. Okay. Cari dia punya Q. Q adalah coulomb nah. Q sama dengan IT. Okay. I kita adalah 0.150 darab T. T kita 5 jam. T kita mesti dalam second. Jadi darab dengan 60. Cuba kira. 5 kali 60 kali 60 lah kan. 5 kali 60 kali 60. Berapa? 1800. 5 jam. 5 jam tukar pada minit. Minit kepada second kan. Berapa? 2700 coulomb.
2700 Coulomb. Okey, jadi apa kaitan Coulomb dengan kita punya maklumat dengan maklumat kita ni? Okey, tengok dia tanya. Dia kata kalau ada 2700 Coulomb, 2700 Coulomb, berapa mass yang terhasil? Jadi kita tengok macam ni. Kita patah balik pada equation. Tengok saya buat dulu. Okey. Ada maklumat Coulomb, cari berapa mass. Okey, tengok. Ada maklumat Coulomb, cari berapa mass. Ini adalah kita punya perkadaran. Ada Coulomb, ada mass. Okey, so kita bawa dia turun ke bawah. 193000 Coulomb setara dengan 63.6 gram from equation. Kalau awak ada 2700 Coulomb, berapakah mass dia? So kita kira lah. Okay, kita gunakan equation itu sebagai kita punya perkadaran untuk cari apa yang kita nak. Okay, cuba cari. Ini diberi, ini kita nak. 2700 bahagi 19, dia nak kira ya. 2700 Coulomb bahagi 193000 Coulomb darab 63.6 gram. Cancel lah Coulomb tu, dapatlah unit gram sekejap lagi. Berapa gram sekarang ni? Tolong kirakan. Berapa gram? 0.89 gram. Tu jawapan dia. Kita buat perkadaran tu sekali saja, iaitu mula-mula kita kena ambil basic dulu, bandingkan Coulomb dengan gram. Dah dapat basic, baru kita cari apa yang kita ada dengan apa yang kita nak cari. Okay. Daripada equation tu kita nak dapatkan dia punya perkadaran asas dia. Okay. So kalau awak tengok dalam nota lain ataupun nota study guide ke apa ke, mungkin dia tak gunakan cara saya ni. Dia macam-macam cara sebenarnya untuk dapatkan nilai mass. Macam mana awak nak kadarkan? Nak pakai mol dulu ke apa ke. Tapi cara yang saya bagi ni adalah cara yang paling simple. Iaitu yang pertama, tengok apa dia nak cari. Dah tahu apa elemen kita nak cari, buat equation. Lepas tu keluarkan dia punya maklumat daripada perkadaran, kira nilai QIT, combinekan perkadaran tadi untuk cari apa yang kita nak. Okey, kita cuba satu lagi. Soalan past year. Cuba kira. Cuba apply balik. Dia biasanya soalan ni 5 markah, 4 ke 5 markah. Disebabkan method dia boleh pelbagai, as long as dapat je jawab 0.89 ni, dapat je jawapan akhir, terus dapat markah. Okay, cumanya kita selalu minta yang ini. Equation tu kena ada, perkadaran tu kena ada, QIT tu kena ada. Adalah poin-poin yang kena ada juga. Okay, jom kita baca soalan. A 3.0 ampere current flow for 30 minutes in a molten lead bromide using inert electrode. Okey, makluman yang belakang ni, siapa yang dielektrolisis tu adalah sekadar makluman. Okey, kita bacakan saja. Next, calculate how many grams of lead. Okey, so equation apa yang awak nak kena tulis? Equation apa nak kena tulis? Equation apa nak kena tulis? PB. PB. Sebab dia minta how many grams of lead. So tulis equation PB. Okay, 1 markah dah untuk equation. Okay, daripada equation keluarkan dia punya perkadaran. Saya senaraikan sampai habis perkadaran. Kadang-kadang mungkin tak perlu pun, tapi tak apa. Kita senaraikan sebab kita nak belajar kan. Okay, 19.
Lead ni 207 kalau tak salah saya. Nilai mass tu ambil daripada 1 mol AR tu. Okay, ini adalah maklumat yang kita keluarkan daripada equation. Okay, kita nak cari how many grams. Okay, grams berapa? How many grams? Okay, apa maklumat awak ada? Ampere dengan 30 minit. Ampere tidak ada dalam perkadaran, minit tidak ada dalam perkadaran, tapi daripada ampere dan minit kita boleh cari Q. Kita boleh cari Q. Q ada dalam perkadaran, iaitu yang ini. Okay, ini ada, ini kita nak cari. So maksudnya kita kena cari Q dulu. Tolong cari Q. Terima kasih Pak Dek. Terima kasih. Okay, berapa nilai Q? I dia 3. T dia 30 kali 60. Mesti tukar pada second kan? Kira Sat? Lima empat kosong coulomb. So kita ada maklumat coulomb dan kita nak cari mass. So turunkan dua benda ni, turunkan dekat sini. 193,000 coulomb setara dengan 207 gram from equation. If we have 5400 coulomb, then how many gram? Kira. .79. Okay, thank you Lydia dan Irfan. 5.79 tu betul. Okay, tu cara dia. Boleh nak? Alright. Okay. Habis yang ini, nanti kita nak masuk soalan tutur. Tapi sebelum tu, kita tengok the last objective. Ni dah yang boleh Dia senang je tau. Kalau awak tengok dalam, tak salah saya study guide yang lama ke mana tak. Dia kira panjang. Dia kira mol dulu, kira apa macam tu. Dia actually, kita buat perkadaran satu line ni saja kita dah dapat dah. Kita nak. Tak perlu kira darab mol mass semua dah. Okay. Right. So seterusnya kita pergi kepada LO yang terakhir. Set up electrolytic cell and determine Faraday constant. Okay, ini adalah eksperimen 3. Eksperimen 3 ni nanti kena buat dalam makmal lah. Okay, dalam makmal ni nanti, ini sebenarnya objektif untuk makmal ni. Okay, awak nak kena set up electrolytic cell, kena buat dalam makmal lah. Kita nak set up, nak sambung wire dan sebagainya. Okay, untuk determine Faraday constant secara teori, okay, 1 farad setara dengan 96,500 coulomb. Ini secara teori. So secara eksperimental, yang awak nak kira dalam lab nanti, awak dapatlah 1 farad berapa. Okay, nanti dah dapat 1 farad ni berapa, kita kena compare. Lepas tu kita kena compare lah teori versus experimental. Okay. Kalau awak dapat nilai yang menghampiri nilai teori, maksudnya awak buat precaution step saja sebab awak sedang buat benda yang betul. Apa langkah berjaga-jaga awak sehingga awak dapat nilai yang menghampiri nilai teori. Katakan awak punya eksperimental dapat jauh daripada teori. 96500 awak dapat 23,700 ke apa ke, dapat nilai yang sangat berbeza, maksudnya awak kena buat errors and ways to overcome. Okay, ni kita nak kena buktikan dalam makmal lah. Okay. Right, seterusnya kita terus pergi kepada soalan tutorial.
Okey, kita baca sekejap. An electrolysis of molten sodium chloride was carried out using a carbon electrodes. Draw a completely labeled diagram. Write equations for the reaction at anode and cathode. Okay, ini boleh buat sendiri kot ya. Buat sendirilah nah. Okay, saya jalan nah. Determine the gaseous products formed at anode and cathode in the electrolysis. Okay. Dilute NaCl solution. Apa produk kita? Boleh beritahu tak? Cuba tengok jadual yang saya bagi tadi. Kalau dilute NaCl, apa produk dia? Buat apa dah ni? 36 dah. Cepat. Kalau dilute, H2O produk dia adalah dua-dua gas kan? Dua-dua gas. Sebab kita akan pilih water sebagai sumber discharge kita. Anode dapat oksigen, cathode dapat hidrogen. Okay, concentrated NaCl disebabkan klorin tu concentrated, jadi klorin dia akan terpilih. Gas klorin akan terhasil pada anode, manakala pada cathode masih lagi hidrogen gas. Untuk aqueous NaSO4 sama seperti result dilute. Anode dapat Anode dapat oksigen, cathode dapat hidrogen. Okay, tahu ubahlah equation dia. Okay, terus kepada pengiraan. Soalan nombor 3. Okay, buat sekarang. State Faraday first law ni buat sendiri. Okay, soalan dia. Half and half reaction. Okay, dia dah bagi magnesium. Tak payah buat lah sebab dah ada. Calculate the mass of magnesium that can be produced by supplying 1 farad. Okay. Perkaitan antara farad dengan mass. Tadi dua latihan sebelum ni kita buat kaitan antara antara mass dengan coulomb. Sekarang nak bagi farad pula. Okay, cuba buat. Buat betul-betul buat sendiri. Jangan tengok jawapan di belakang ke apa ke. Cuba buat sendiri. Okay, saya tulis juga nah. Mg2 plus 2E Mg. 1 mol magnesium setara dengan 2 mol E, 2 farad, 193,000 coulomb. Magnesium 24 kan. Saya ambil yang round off lah, awak ambil nilai yang sebenar. Berapa ya kalau kat depan tu. Okay, so kita ada maklumat, kita nak cari mass, kita ada maklumat farad. Nak cari mass, ada maklumat farad. So hubungan antara farad dengan gram. Jadi 2 farad setara dengan 24 gram. So kalau 1 farad berapa gram? 12. Lagi 2 je lah kan, 12 gram. Betul. Situ je lah. Senang je kan. Ini berapa ya? Ini C berapa lah ni? Lupa nak tengok. C2 ke C3? C3 kot pengiraan kan. Okay, next. Soalan nombor 4. Consider the electrolysis of molten barium chloride. Write the half rations of electrolysis. How many grams of barium metal can be produced by supplying 0.5 ampere for 30 minutes?
grams of barium metal, 0.5 ampere, 30 minutes. Molten barium chloride, half ration. Okay. Molten tak ada air lah kan. AN0 kata Cl akan pergi. Cl kan negatif. 2 Cl minus, gantikan aqueous tu dengan liquid. Cl2 gas plus 2E barium. Barium 2 plus, tapi barium ni dia nak molten tau. Hati-hati nah, molten aqueous tu gantikan dengan liquid. Liquid tambah 2E kepada BA solid tu pun gantikan dengan liquid juga. Okay, so dapatlah half dia. Solid dengan liquid, solid dengan aqueous tu gantikan dengan L. Okay, kita dah ada barium kan. Kita dah ada equation untuk barium. Tak apa, nak rewrite pun boleh. Satu mol barium, 2 mol elektron, 2 farad. Barium berapa? Barium berapa mass dia? Check Sat. Ada tak dekat list depan? Ada ke barium? 137.3. Okay, thank you. 137.3 gram. Okay, so kita nak cari berapa gram. Kita ada maklumat ampere dengan minit. Ampere minit tak ada dalam ni. So actually ampere minit tu adalah coulomb kan. Okay, so kirakan nilai Q dulu. Q sama dengan IT. Siapa dah siap boleh share jawapan? QIT. Ada calculator lah, calculator. Cari calculator Sat. Berapa ni? $900 ya? Okay. So 193,000 coulomb, 137.3 gram. 900 coulomb berapa gram? Dia depend ya, sebab banyak soalan ni yang dia nak cari coulomb mass kan. Kadang-kadang boleh juga cari coulomb mol, boleh cari coulomb farad. Dia ikutlah apa perkadaran dia yang dia nak. Maybe dia boleh cari coulomb farad, dia boleh cari coulomb mol, boleh cari coulomb barrel, coulomb depan sini. Nak cari mass dengan farad ke. Okay, ikut apa dia nak. Kita gunakan perkadaran tu basic from equation tu untuk kita hubungkan apa yang kita nak cari. Apa jawapannya? Siapa nak share? Boleh type. Tak keluar pun awak type. 0.64. Okay, betul. Muzani dengan Lydia 0.64 gram. Thank you very much. Okay. Apa lagi? Okay, soalan nombor 5. Last lah. Lagi 15 minit. Oh, panjang lagi belakang ni. Okay, saya kena laju sikit lah macam tu. Okay, tengok Ustaz. Okay, one of the half fraction for electrolysis of water is as given. Okay, dia bagi salah satu half equation. So, dia bagi persamaan untuk water dekat situ.
if 0.076 oxygen was collected at 35 degrees C at 755 millimeter mercury. Calculate the electric charge in coulombs that had passes through the solution. Okay. Dia nak apa ni? Dia nak cari nilai Q. Dia nak tahu nilai Q dia berapa. Cari berapakah nilai Q. Sebelum ni kita dapat cari Q dengan I darab T. Sekarang ni kita nak cari Q. Okey. Tengok. Kita keluarkan maklumat dulu. Saya ambil equation dulu. Kepada oksigen menghasilkan apa saya tulis ni? Plus 4H plus 4E. Okey. Soalan dia, dia start depan sini. Kita start depan sini water. Tapi soalan dia nak untuk oksigen kan? So kita ambil oksigen ni lah. Okey. So 1 mol oksigen berkadaran dengan 4 mol elektron berkadaran dengan 4 farad berkadaran dengan, kira 4 farad berapa? 4 kali 96500 386,000 coulomb. Water 32 gram lah. 16 kali 2. 32. Okey. Kemudian dia kata nak cari Q. Okey, kita tengok. Kita nak cari Q kita nak cari yang ini. Berapa Q kan? Hubungan dia berapa Q. Tapi dekat soalan, dia bagi liter, dia bagi temperature, dia bagi pressure. Liter, temperature dan pressure tidak ada dalam ungkapan perkadaran asas kita ni. Tetapi maklumat volume, temperature dan pressure ni sebenarnya adalah kita boleh gunakan formula PV sama dengan nRT. Maksudnya dia kena pakai formula gas. Daripada PV nRT, apa yang kita nak cari? Kita cari mol lah. Mol sama dengan PV over RT. So hubungan kita antara mol dengan coulomb. Mol dengan coulomb. Cari berapa mol sekarang. P tu kena tukar dulu. P ni dalam 755 mercury kan. So P ni kena tukar pada ATM. Berapa ATM? Saya nak tukar 760 mmHg setara dengan 1 ATM. So kalau 755 mmHg setara dengan, bagilah 755 bagi 760. 0.99 ATM. So cari mol dia sekarang. Volume. Cari mol dia. So hubungan dia mol dengan coulomb lah. Macam tu. Dia tengok maklumat yang ada, tak semestinya kita buat yang contoh-contoh sebelum tu agak senang kan. Ni dia bagi PV nRT pula. Kena pandai cari. Berapakah mol bagi oksigen tadi? Masa tak sempat dah. 3.08. Thank you. 3.086 darab 10 negatif 3 mol. So bawa ke sini. Mol dah ada, nak cari coulomb. 1 mol oksigen setara dengan 386,000 coulomb. So kalau 3.08 darab 0.086, 3.086 darab 10 negatif 3 mol oksigen berapa coulomb? Kirakan. Cepat, ada satu soalan lagi untuk kira farad, untuk kira charge.
Okay. Satu sembilan satu betul. 1191 kolom. Okay, betul. Okay, betul nak? Okay. So soalan seterusnya. Okay, nombor 6. Cuba buat. Soalannya adalah, if 2 farad deposit 40 grams of Y on cathode, what is the formula ion? AR 60. Okay. Kalau soalan sebelum ni, saya minta awak buat equation. Daripada equation, buat dia punya basic nilai untuk perkadaran. Tapi sekarang ni, kita nak buat equation tak boleh sebab kita tak tahu siapakah Y. Okay. So, caranya adalah, kita buat macam ni. Kita tak tahu Y kan. Y adalah X plus tambah X small setara dengan Y. So nak tahu berapa? Setara dengan pula. Sama dengan lah. Sama dengan Y. So tak tahu berapa nilai X tu. Berapa. Okey. Satu maklumat yang kita tahu adalah nilai AR. Nilai AR. Kalau dia bagi AR Y ni sama dengan 60, bermaksud nilai AR ni adalah mesti dalam keadaan 1 mol Y. Okey. Dan kita tahu juga 1 farad adalah 1 mol elektron. Okay, so saya boleh buat macam ni. 40 kita kena buat macam ni. 40 gram ni from eksperimen 40 gram setara dengan 2 farad. Okey. Kalau 60 gram ni adalah dalam keadaan 1 mol tau. Berapa farad? Berkira sat 60 bagi 40 darab 2. 3 farad. 3 farad kan? Okey. Kita tahu bahawa 3 farad ni bermaksud kita tahu kalau 1 farad bermaksud 1 mol elektron. Kan? So kalau 3 farad maksudnya 3 mol elektron lah. Therefore charge dia Y3+. Itulah jawapan dia. Formula dia. Nampak tak? Dia kan sebab dia punya hint dia adalah dekat sini. Pada AR ni dia punya hint besar dia. Sebab kita tahu 60 gram tadi untuk 1 mol. So nilai farad yang kita dapat dalam keadaan 1 mol tu telah pun mewakili dia punya charge. Okay. Right nah, itu nombor 6. Seterusnya, okay, ni awak cuba sendirilah how much time tu ada nak cari nilai Q. Yang ini dia bagi sama juga ni, dia bagi ATM, dia bagi temperature, dia bagi volume. So gunakan PBRT lah untuk cari dia punya apa ni. Dia nak current dia nak dia punya I dia. Okay, awak cari sendiri. Ni pun samalah. Yang ini kalau ada masa untuk kelas berikutnya kita sambung bincang. Nombor 7, 8, 9 EPS. Ini kalau kelas berikutnya sempat kita sambunglah. Banyak lagi ni. Tak apalah, kita sambung next class. Okay, so untuk hari ini, apa yang awak belajar, lagi 5 minit, ya Allah. Okay, laju sikit. Untuk hari ini, dah boleh draw electrolysis, dah boleh describe operation of the cell,
dan dah tahu apa faktor yang mempengaruhi selective charge iaitu nilai SRP, concentration dan juga jenis elektrod yang kita gunakan. Saya dah ajar juga awak untuk predict dia punya electrolysis dalam jadual saya dah bagi, dari segi molten, concentration semua saya dah bagi. Predict dia produk pun dah, Faraday first law pun dah, dan buat pengiraan. Yang ini adalah untuk eksperimen. Nanti kita akan buat. So kita dah selesai 3.3. Okay, selesai 3.3 bermaksud awak dah boleh ready untuk UPS. Next class kita akan buat, saya akan sambung yang belum selesai ni dan kita akan tengoklah sama ada nak buat eksperimen dulu ataupun kita nak buat revision dulu. Okay, so itu saja untuk hari ini. Jumpa pada kelas yang akan datang. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, welcome. Thank you, madam. Welcome.